Hotel sekarang ni yang ada di Pelantikan Perlis bekas ni Timbalan tak Ketua cukup. Pengarah Aduan Biro Pengaduan Awam Jabatan Perdana Menteri Azlan Mat sebagai Menteri Besar Perlis yang baru mendepani visi dan misi menjadikan Perlis sebuah negeri maju menjelang 2015. Memiliki pengalaman ketika berkhidmat sebagai pegawai tadbir dan diplomatik selama 30 tahun, beliau yakin untuk merealisasikan harapan besar itu sekaligus menyeru rakyat Perlis berganding bahu mencapai impian berkenaan. Ikuti temu bual wartawan Harian Metro mengenai latar belakang, cabaran dan harapan anak petani kelahiran Arau itu. Saya sebenarnya waktu saya budak-budak, saya tidak mempunyai cita-cita. Sehinggalah saya masuk universiti pun, saya tidak mempunyai cita-cita nak jadi apa, nak jadi apa. Cuma ketika itu yang penting dalam hidup saya ialah saya harus, sebab mak saya kata, sebab saya orang susah. Nah ini merupakan kata-kata inspirasi lah daripada mak saya, arwah mak saya. Dia kata, jadi mak saya kata, aku ni tak ada apa nak bagi kat Hang Aizan. Saya dipanggil Azizan di kampung. Dia kata, aku ni tak ada apa nak bagi kat Hang ni. Yang aku boleh bagi, kata, Hang belajar lah betul-betul. Itu saja dia kata. Jadi mak saya tak meninggalkan harta. Mak saya hanya meninggalkan saya dengan ilmu. Itu saja. Kita ada 3 visi di sini. Pertamanya adalah untuk menjadikan Perlis ini sebagai negeri maju pada tahun 2015. Dan tempoh masanya dah orang kata apa, terlalu singkat. Iaitu hanya 2 tahun lebih sikit saja. Pada tahun 2015 nanti. Kita sepatutnya menjadi sebuah negara maju. Sebenarnya setahun lebih lagi. Sebab menjelang tahun 2015 tu kita dah pun mencapai tahap negeri maju. Dan pada 2020, kita bersama-sama dengan negeri lain di Malaysia untuk menjadi sebuah negara Malaysia yang maju dan berpendapatan tinggi pada tahun 2020. Dan kita ada satu visi lagi di Perlis ini, iaitu untuk menjadikan negeri bandaraya pada 2030. Ini merupakan cabaran-cabaran yang hebat lah, yang saya kena fikir bersama-sama dengan ahli-ahli Exco, barisan-barisan Exco, adun-adun, pegawai kerajaan dan rakyat keseluruhannya. Kerana penglibatan semua yang akan menjamin pencapaian visi-visi ini. Dia tidak boleh individu sahaja. Sebab kejayaan individu itu secara kolektif akan menyumbang kepada pencapaian visi-visi tersebut. Dan akhirnya dia akan balik kepada individu-individu dalam masyarakat. Dan orang kata, the collection of individu-individu ini yang akan membentuk negara maju itu. Jadi setiap orang mempunyai tanggungjawab masing-masing. Saya berada di sini, orang kata, hanya memimpin saja, menarik tangan mereka, tangan-tangan individu ini ke arah mana yang kita nak pergi itu. Itu tugas saya. Dan itu secara umumnya lah ya. Memanglah untuk mengisi, untuk mencapai 2015, 2020, 2030 tu dia ada pengisian-pengisian dia. Dan saya di dalam ucapan saya semasa dan ucapan taat setia kepada Yang Maha Mulia Tuanku Raja sempena menyambut ulang tahun keputeraan baginda yang 70 tu, saya telah menggariskan apakah bentuk-bentuk pengisian yang kita akan lakukan di Perlis bagi mencapai visi-visi tersebut. Saya telah menyatakan bahawa Perlis ini dia adalah sebuah negeri yang mana bajetnya sentiasa defisit. Perbelanjaan kerajaan negeri setiap tahun adalah in rate defisit. Sebab jumlah perbelanjaan adalah jauh melebihi daripada jumlah pendapatan. Hasilnya tak sama. Dan kerana itu saya telah mengambil pendekatan bahawa kita perlu mengurangkan defisit melalui peningkatan hasil secara gradual, secara beransur-ansur. Dan bagaimana kita nak lakukan ini? Kita tak ada duit banyak. Malah kita tak cukup duit pun. Jadi macam mana cara kita nak buat?
nak mengisi itu, pengisian kepada proses untuk mencapai negara maju dan negeri yang bandaraya ini. Dia mesti lakukan sesuatu. Dan dalam hal ini saya telah mengambil pendekatan bahawa kita memerlukan pelaburan dari dalam dan juga daripada luar. Dan kerana itulah saya telah menekankan bahawa kita harus menjadi sebuah negeri yang lebih, kita dah pun business friendly, tetapi kita mesti lebih investor friendly lagi. Dan dalam menjadikan polis ni lebih investor friendly ni, kita kena ada strategi-strategi dia. Ada inisiatif-inisiatif tertentu yang boleh menarik minat pelabur-pelabur ni, sama ada daripada dalam atau luar negara, untuk datang melabur di negeri polis. Dan kita ada bidang-bidang dia. Bidang-bidang yang berbentuk high tech, misalnya bidang-bidang yang teknologi sederhana, semuanya itu akan kita cuba tarik, ya. Dan kita juga nak mengeksploitkan dengan sepenuhnya sumber-sumber asli yang ada. Kita ada dolomite, yang mana telah pun ada usaha-usaha awal, untuk kita menubuhkan kilang untuk memproses dolomite di Polis ni untuk ekspor dan sebagainya. Inilah merupakan sumber-sumber asli, dan juga kita nak menggunakan kita punya kelebihan dari segi geographical locations, ya. Maksud saya, Polis ni dia terutara sekali, dia bersempadan dengan Thailand dan pintu masuknya Padang Besar. Dan di sebelah sini kita ada laut, ya. Kita ada Kuala Perlis. Jadi macam mana kita nak exploit benda ni supaya dia dapat menjana dan memberikan membawa pembangunan kepada negeri Polis. Jadi saya lihat bahawa ada satu, kita kena bawa mega project ke negeri Polis. Dan mega project ini saya tengok salah satunya mungkin di Kuala Perlis tu, kita boleh wujudkan macam pelabuhan misalnya. Dia dah asas untuk pelabuhan tu dah ada, tapi kita kena banyak membuat kerja-kerja penambahbaikan di situ dalam menyediakan Kuala Perlis ini sebagai sebuah pelabuhan. Pelabuhan yang bukan untuk kapal-kapal besar, not for big ships, tetapi lebih kepada kapal-kapal yang bersaiz sederhana dan kecil, yang mungkin datang daripada bahagian barat Thailand tu, dekat Isthmus tu, the Kra Isthmus tu, Semenanjung Kra tu, dia sebelah sini kan, Segenting Kra tu, dan juga naik kepada Myanmar, pergi kepada Bangladesh, mungkin as far as India. Maksudnya kita boleh cater all these commercial ships yang datang, yang bersaiz sederhana tadi, untuk berlabuh di pelabuhan kita di Kuala Perlis. Dan barang-barang dia boleh di offload kat situ, ya. Dan di situ kita kena ada fasiliti pula, gudang untuk penyimpanan barang-barang ni sebelum didistribute ke mana-mana tempat di utara Malaysia dan sebagainya. Nah, ini merupakan suatu projek yang berbentuk mega, yang saya nampak kita mungkin boleh lakukan. Walaupun there must be feasibility study lah. Kita nak tengok dari segi sejauh mana projek itu feasible. Dan kita mungkin kena panggil konsultan untuk buat feasibility study, dan kita tengok dari segi viability dia. Dan sekiranya projek-projek ini sebenarnya dia mega projek ni, dia kesan ekonomi dia amat besar. Pertamanya dia ada spillover effect dia. Spillover effect ni, economic spillover effects ni, dia akan memberi peluang dan ruang kepada peniaga-peniaga tempatan misalnya. Dia boleh satunya pekerjaan lah, create employment yang besar itu. Kemudian dia ada spillover effect yang lain, mungkin perniagaan-perniagaan kecil akan berkembang. Misalnya orang bekerja, jadi orang kena sediakan kedai makan, kedai barang, dan servis-servis yang lain, laundry and so on and so forth. Ya. Kemudian dia juga boleh menjadi menjana ancillary industries, iaitu industri-industri kecil yang lain, yang boleh supply pula barang kepada port itu. Dari segi maintenance-nya, ya. Dari segi mungkin, sebab di sana kita ada PME, Perlis Marine Engineering. Perlis Marine Engineering juga boleh dikembangkan, boleh di-upgradekan lagi.
Dan kita boleh menarik lebih banyak lagi order-order kita punya kapal-kapal laut ini yang sama ada agensi kerajaan ke ataupun daripada luar negara. Dan ini merupakan peluang-peluang yang akan wujud, yang akan memberikan kesan yang positif dari segi pembangunan kepada negeri. Dan di masa yang sama kita juga akan, saya kata tadi, kita akan tarik pelaburan daripada luar datang. Ya. Dan dalam hal ini kita akan menyediakan insentif-insentif yang menarik kepada pelabur-pelabur. Mungkin kita terpaksa memberikan insentif-insentif yang khusus supaya mereka lebih tertarik lagi untuk datang, untuk melabur. Dan prasarana di kawasan-kawasan industrial park ini yang sedia ada, mesti ditambah baik. Misalnya, industri ini menggunakan air yang banyak dalam dia punya proses dia pembuatan ke apa ke. So, there must be enough supply of water kat situ. Dan capacity, water pressure must be good. Contohnya macam Syuraba tu di Jawi tu. Dia on the average menggunakan 100,000 nilai air yang digunakan sampai 100,000 sebulan. 100,000 ringgit sebulan. Nilai air dia yang digunakan. Jadi bayangkan 100,000 ringgit ni berapa banyak? Berapa million liter tu. Jadi itulah keperluan industri yang harus ada dari segi prasarananya, segi utilitinya. Sama juga dengan electricity. Dan kita juga nak, dan di samping itu kita nak wujudkan kawasan-kawasan perindustrian yang baru, kerana kita dapati bahawa dah tak cukup dah sebenarnya apa yang kita ada ni. Jadi kita harus besarkan lagi, buka industri park yang baru untuk nak cater kepada pelabur-pelabur yang baru yang nak masuk. Dan kita ada tanah sebenarnya di utara Cuping tu. Jadi tanah ni kita dapat balik daripada Cuping, daripada Felda, daripada FGV, dan tanah ini akan diguna pakai untuk tujuan-tujuan perindustrian dan sebagainya, untuk mengembangkan lagi macam di Cuping Valley, sebab dia termasuk dalam Cuping Valley atau Lembah Cuping. Dan di Lembah Cuping ini ada kawasan perindustrian, dan kawasan perindustrian ini boleh dikembang, dibesarkan lagi. Terima kasih. Ya, masa terlalu panjang.